Didik TV KPM. Proses teknik aseptik ni, cikgu, apa yang perlu kita lakukan, cikgu? Okey, yang pertama sekali, Aiman. Okey, Aiman tadi cakap nak join cikgu kan? Betul, cikgu. Alright, okey. So, yang pertama, Aiman mesti berpakaian. Berpakaian yang lengkap. Macam sebelum, cikgu? yes, mengendalikan teknik aseptik. Okey, baik, Okey, cikgu. cikgu ada baju makmal, kod makmal, ada sarung tangan, sepatutnya ada gogal. Okey, dan dia mesti dipakai sewaktu kita nak jalankan teknik aseptik. Okey. Okey. Baik, jadi saya kena pakai dulu Ya, lah, cikgu? betul. Aiman kena pakai dulu. Yang Okey, pertama yang sekali pertama, kita kena pakai. kod makmal, ya. Okey, kod makmal. Okey, baik, cikgu. Alright, okey. Seterusnya, Aiman boleh kenakan sarung tangan. Sarung tangan. Okey. Tujuan kita pakai sarung tangan ini adalah untuk mengelakkan daripada bahan-bahan yang berbahaya terkena kepada kulit kita. Dua-dua ke, cikgu? Dua-dua. Okey. Okey, dua-dua Aiman kena pakai. Seterusnya, cikgu. Right. Dan untuk menggunakan bahan-bahan yang berbahaya, yang mempunyai sinaran atau sebagainya, kita perlu pakai gogal. So, gogal ini sebenarnya kita pakai untuk mengelakkan daripada terkena pada mata kita. Baik, cikgu. Alright. Tak kisahlah warna apa pun boleh, cikgu? Tak boleh, tak ada masalah. Saya suka warna merah, cikgu. Ya, okey. Okey, So, kita baik. pakai gogal. Okey, ini adalah langkah-langkah bagaimana pemakaian yang betul dalam teknik aseptik. Sebelum kita mulakan, cikgu, Yes, wah, handsome kan? Kalau macam ni boleh tak, cikgu? Boleh handsome. Alamak. Barulah saya boleh ikut, cikgu, untuk kita mulakan eksperimen kita. Ya, okey. So, sebelum kita jalankan eksperimen, okey, kita kena tahu bagaimana nak mengendalikan teknik aseptik. Tapi, kita tahu bahawa teknik aseptik melibatkan pada 5 keadaan, iaitu proses pensterilan, pendidihan, penggunaan antiseptik, penggunaan disinfektan dan penggunaan sinaran. Okey. Dan kita tahu bahawa dalam pensterilan, okey, dia bermaksud membunuh atau menyingkirkan mikroorganisma daripada satu objek atau persekitaran. Okey. Dan kita tahu juga bahawa kaedah pensterilan ini bergantung kepada jenis mikroorganisma. Kita ada 5 kumpulan mikroorganisma tadi. Kan? Kita mesti tahu yang mana bersesuaian dengan mikroorganisma yang kita nak musnahkan atau yang kita nak singkirkan. Okey? Dan seterusnya, kita ada contohnya, kita gunakan autoclave. Iaitu autoclave ini adalah satu alat di mana suhunya melebihi 100 darjah Celsius, iaitu 130 darjah Celsius. Dia dapat membunuh mikroorganisma dan juga sporanya. Maksudnya selepas ni dia tak boleh hidup lah. Ada alat yang hanya boleh membunuh mikroorganisma saja, tapi tidak boleh guna sporanya. Tapi autoclave boleh membunuh kedua-duanya. 130 darjah Celsius. Okey. Dan kita juga ada penapis mikron yang pula digunakan untuk menapis zarah-zarah seni dan mikroorganisma sehingga 0.1 mikrometer sehingga 10 mikrometer daripada air atau cair. Itulah mana kita kena pakai macam ni. Betul lah, cikgu. Nak elakkan ada kita tak nampak tu 0.1 mikron. Tak nampak. Tak nampak. Baik. Okey, so kita kena berpakaian yang lengkap untuk kita mengendalikan teknik aseptik ini. Contohnya pensterilan. Okey, kaedah pensterilan ini yang kita tahu seperti tadi, iaitu kita ada autoclave, kita ada sabun, kita ada sinar ultraungu, kita ada periuk tekanan. Okey, Man. Cikgu ada bawa satu contoh periuk tekanan yang digunakan di dalam makmal. Inilah periuk tekanan yang digunakan di dalam makmal, yang biasa di mana mempunyai suhu yang agak tinggi yang dapat membunuh mikroorganisma dan sporanya sekali. Dengan periuk tekanan ini? Yes. So periuk tekanan ini dia dapat membunuh kedua-duanya sekali. Di mana mikroorganisma tadi tidak dapat hidup. Okey, baik, cikgu. Dan kita ada penapis mikron seperti di dalam gambar ini. Okey, penapis mikron ini biasanya digunakan untuk
saiz mikroorganisma yang sangat kecil tadi. Alright. So kita teruskan dengan kaedah yang seterusnya dalam teknik asaptik, iaitu pendidihan. Okey, pendidihan ini yang lazimnya kita tahu bahawa apa yang Aiman tahu pasal pendidihan yang biasanya air panas. Yes, Nak buat tepat air sekali. letih. Okey, pandai Aiman, tepat sekali. Nak kita dapat bagi bintang lah. Nanti dulu ya, kita Nanti bagi dulu. bintang Simpan kemudian. dulu. Baik, Okey, 100 darjah Celsius iaitu kita rebus air panas ya. Okey, iaitu 100 darjah Celsius lazimnya digunakan untuk membunuh mikroorganisma pada objek kegunaan harian kita. Contoh seperti botol susu, bagi anak kecil yang menyusu botol, so kita nak melakukan pensterilan kepada pendidihan kepada botol susu tadi, di mana dia dapat membunuh mikroorganisma. Ya, selain daripada itu kita ada jarum suntikan. Jarum suntikan dan juga peralatan doktor gigi. So di macam sini cikgu buat yang dekat bekas berasap-rasap tadi tu, cikgu. Betul. Itu salah satu daripadanya peralatan makmalnya. Kalau kita tengok di sini ada beberapa peralatan makmal seperti gunting, kita ada penyepit atau kita panggil forceps. So ini telah dilakukan proses pendidihan melalui teknik aseptik. So dia bebas daripada mikroorganisma. Okey, dan baik. kita ada pisau Ni gunting, pemotong. cikgu, ya? Ini gunting. Ini gunting yang kita gunakan di dalam pembedahan. Contohnya kalau di sekolah kita ada buat untuk pembedahan organisma seperti tikus ataupun sebagainya. So kita gunakan gunting ini yang telah diteknik aseptikkan melalui proses pendidihan. Okey, baik, cikgu. So kita teruskan dengan antiseptik. Oh. Dekat-dekat tadi kan teknik aseptik. Aseptik. Tapi ini antiseptik. Apa itu antiseptik? Antiseptik merupakan bahan kimia yang dapat disapu pada permukaan kulit manusia atau luka untuk mencegah jangkitan patogen. Oh. So kalau biasa memang ada luka-luka kan? Sapu dengan apa biasanya? Iaitu antiseptik juga. Antiseptik lah. Dalam bentuk cecair. Okey. Kita ada seterusnya iaitu contoh antiseptik yang biasa sangat, iaitu acrylflavin ataupun ubat kuning. Oh. Pernah tengok? Biasanya cikgu kalau ubat kuning ni kalau ada luka-luka kita bubuh ubat kuning. Ya, cikgu, betul. Kan? Kalau kita ada luka, kita ada povidone. Okey, kita ada alkohol isopropyl 70%. Okey, dan kita tahu bahawa sesetengah antiseptik ini seperti acrylflavin ini, dan povidone ini dapat membunuh mikroorganisma, dan setengah lagi aseptik seperti flulavin iaitu menyekat menghalang pertumbuhan mikroorganisma. Okey, Man. Depan Aiman sekarang, ada beberapa bahan untuk antiseptik. Ya. Okey. So kalau kita tengok kat sini, kalau yang ini tadi ni pasal ubat kuning. Okey, kat depan Aiman pun ada ubat kuning. Kalau Aiman tengok kat depan tu ada ubat kuning. Ini kuning cikgu. Tapi kuning. dia sabun. Jangan Tapi yang itu je. cikgu. Okey, betul. Okey. So itu adalah acrylflavin atau ubat kuning yang kita biasa gunakan untuk bahagian kulit. luka kita. Kulit lah. Bukan untuk dimasukkan ke dalam badan ya. Dia hanya dalam kulit sahaja. Kuning pula badan kuning pula badan tu kan. Okey. So kita ada disinfektan iaitu bahan kimia yang digunakan pada benda hidup. Okey. Benda bukan hidup. Seperti cadar, tandas, kolam renang. Okey. Untuk membunuh mikroorganisma terutamanya patogen. Sebut pasal cadar cikgu, sekolah asrama dulu. Ya, betul. Kadang-kadang kan macam mana nak hilangkan, nak tanggalkan tu, so kita gunakan peluntur disinfektan ataupun kita panggil sebagai peluntur. Okey. Dan kalau di depan Aiman sekarang ini pun, Aiman pun boleh pastikan yang mana satu okey, peluntur. Yang ni biasa saya buat kat asrama. Okey, itu adalah pelunturnya ya. Okey. Kita selain daripada peluntur, kita ada seterusnya kita ada pencuci. Okey, boleh Aiman kenalkan yang mana pencuci? Ni mak saya selalu pakai kat rumah, betul. pencuci. Tepat sekali Man, pandai. Tepat sekali. So itu adalah bahan pencuci. Dan yang seterusnya kita ada
Antiseptik. Antiseptik. Ya, betul, Tak cikgu. lain tak bukan. Ni antiseptik yang kalau kita ni letak kat tangan cikgu pedih. Ya, betul. Pedih kan? Tapi anak-anak ni selalu takut. Oh. Kalau anak-anak ni sebut saja antiseptik ni nak letak pada kulit, dia dah rasa sebab dia rasa agak sejuk. Itu. Tapi ia membunuh kuman cikgu. Dia membunuh mikroorganisma tadi. Okey, baik cikgu. Alright. So kita ada contoh-contoh gitu. Yang pertama tadi iaitu bahan peluntur. Ya. Kita ada bahan pencuci dan kita ada antiseptik. Jangan silap pula cikgu ya. Bahan peluntur bila letak kat kulit pula. Ya, betul lah. Itu Bahaya, kita cikgu, kena ya? tahu betul. Oh. Sebab kita tahu bahawa ada tempat-tempat mikroorganisma ni kita kena guna benda yang betul lah. Iaitu bahan yang betul untuk kita membunuh mikroorganisma. Baik cikgu. Okey, kita ada sinaran dalam teknik aseptik yang seterusnya, iaitu sinaran mengion seperti sinar ultra ungu, sinar X dan sinar gamma. Dia dapat digunakan untuk membunuh mikroorganisma kan? Kalau setahu cikgu kan, kita biasa kalau nak pergi masuk asrama, sekarang ini kan musim untuk masuk ke MRSM semua, di mana dia memerlukan apa? X-ray. X-ray itu sinar X lah. Sinar dia pakai cahaya cikgu. Ya, betul. Itu adalah salah satu. Sebenarnya kita tahu bahawa dia dapat hasil dia itu, kita dapat keputusan nak tahu tahap kesihatan kita, dan juga sinar ini digunakan untuk membunuh mikroorganisma. Contohnya makanan dalam tin. Sebelum dipasarkan, sebelum makanan tadi masuk ya. Murid-murid di rumah pun tahu bahawa makanan dalam tin tu bukan masa yang sekejap dibuat, tapi masa yang begitu lama. Tapi adakah tidak akan ada mikroorganisma dalam itu? Pasti ada kan? Tapi sebelum tadi dibungkus, dia telah disinarkan dengan sinar gamma supaya dia dapat membunuh mikroorganisma. Okey. Itu yang boleh tahan lama tu cikgu. Ya, betul. Tengok dia punya tarikh luput 2 tahun. Okey. Wah, hebat betul. Rupa-rupanya telah melalui proses sinaran dalam teknik aseptik. Okey, baik cikgu. Okey, kita seterusnya sinaran ini menembusi ke dalam sel mikroorganisma dan memusnahkannya. Okey, sebagai satu contoh, sinaran ultra ungu digunakan untuk membunuh mikroorganisma dalam bilik bedah. Okey. Sebab kita melakukan proses pembedahan dalam bilik bedah itu, kita tahu bahawa udara di sekeliling tadi banyak mikroorganisma. So dia perlu diadakan disinarkan ultra ungu untuk memastikan kawasan bilik tadi bebas daripada mikroorganisma. Kalau budak-budak kena kuning tu cikgu, duduk bawah lampu tu pun salah satu daripada sinaran cahaya juga cikgu. Sinaran itu adalah sinaran yang di mana bukan untuk membunuhkan mikroorganisma, itu untuk menambahkan hemoglobin dalam dia punya darah dia melalui pigmen kulit dia tadi. So sinaran itu pada masa yang sama juga dia dapat merencak atau membunuh mikroorganisma. Baik cikgu. Didik TV KPM